Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua pelajar tahun 4 Dinamik SKJL. Diharapkan semuanya sihat-sihat sentiasa. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama cikgu dan hari ini 15 Jun 2021 bersamaan dengan hari Selasa. Okey, hari ini kita akan sentuh unit 9 iaitu patuh dan selamat. Okay, untuk standard kandungan hari ini 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata mengikut konteks, dan standard pembelajaran 5.1.1 memahami dan menggunakan kata hubung mengikut konteks. Okay, objektif pada hari ini adalah pada akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti dan menggunakan kata hubung dengan betul. Okey, seperti biasa, pastikan pelajar ada buku teks bersama dengan belajar dan buku tulis tata bahasa untuk nota. Dan hari ini kita akan lihat buku teks muka surat 60 sama seperti dalam gambar ni. Okey ya. Okey, kata hubung. Okey, kata hubung kalau kita lihat dari segi definisi dia merupakan penghubung antara perkataan dengan perkataan atau ayat dengan ayat, atau juga kata yang menghubungkan dua ayat atau lebih. Okay, maksudnya di sini kalau pelajar masih ingat, contoh kalau kita ada dua ayat tunggal, ayat satu, ayat dua. Kalau kita gunakan kata hubung, kita gabungkan ayat tersebut, maka terhasillah ayat majmuk. Okay. Okay, ini antara contoh kata hubung. Kata hubung ni sebenarnya ada 3 jenis. Okay, tapi kita tak nak fokus pada 3 tu, kita hanya fokus kepada apa yang ada dalam buku teks muka surat 60 supaya pelajar boleh fokus. Okey, ini antara kata hubung yang ada. Contohnya atau, supaya, yang, ketika, untuk, kerana, sewaktu dan. Okey, ini adalah contoh kata hubung yang akan kita gunakan pada hari ini berdasarkan buku teks muka surat 60. Okey, ini ada beberapa contoh ayat. Okay, cikgu tak baca semua sekali. Cikgu cuma ambil dalam satu dua contoh saja supaya pelajar faham. Okey, contoh kita ambil satu. Okey, kita ambil ayat yang pertama. Okey, ini contoh kata hubung. Bagaimana kata hubung tu digunakan untuk menghubungkan dua ayat. Okey, kita tengok nombor satu tu. Ayat pertama, ayat kedua. Ini adalah ayat tunggal lah. Okey, ayat yang pertama, Nora makan roti. Itu satu ayat. Ayat yang kedua, Nora makan nasi goreng. Okey, kata hubung yang sesuai digunakan adalah kata hubung dan. Okey, jadi hasil dia Nora makan nasi dan nasi goreng. Okay, itu yang pertama. Contoh lain kita ambil nombor 3. Nora makan roti, adiknya makan nasi ayam. Okey, kita guna kata hubung tetapi. Hasil dia Nora makan roti tetapi adiknya makan nasi ayam. Okey, itu antara contoh ayat yang menggunakan kata hubung. Okey. Seterusnya, okey, masih lagi contoh ayat. Okey. Di bawah ni, okey, kita tengok yang di bawah ni. Okey, nombor 8, nombor 9. Okey, kata hubung ketika. Yang ni lain sikit, tak sama macam di atas. Okey, adik tidak menangis ketika dalam perjalanan. Okey, ketika tu digunakan. Sewaktu Alif menyimpan telefonnya di dalam beg galas sewaktu keluar berjoging. Okey. Okey, sekarang lihat buku teks muka surat 60. Kita akan bincang terus. Okey, ada 4 gambar. Kita akan bincang semua sekali berserta dengan jawapan. Tugas pelajar lepas ini, pelajar hanya perlu saling balik aktiviti ini dengan jawapan yang betul di dalam buku tulis tata bahasa. Jawapan jangan risau, cikgu akan bagi terus, pelajar cuma terus saling sahaja. Okey. Okey. Kita tengok gambar yang pertama. Bapa Hadif membeli kerusi keselamatan bayi. Ibu Hadif tidak perlu memegang meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Okey, kalau lihat pada buku teks ni ada pilihan ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jawapan sama ada atau supaya, sewaktu, ketika, untuk, kerana.
Jadi jawapan yang sesuai adalah jawapan yang sesuai untuk nombor 1 ini adalah atau. Ibu Hadif tidak perlu memegang atau meriba anak kecil mereka di dalam kereta. Seterusnya yang gambar yang kedua, Encik Hussein meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang, keluar bersia-sia. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pikan mengikut saiz bagi berasa selesa. Jadi ada dua kata hubung yang perlu kita isi. Apakah kata hubung tersebut? Cuba teka. Betul lah. Yang pertama itu adalah sewaktu. Encik Hussein meletakkan kerusi keselamatan bayi di tempat duduk belakang sewaktu keluar bersia-sia. Dan apakah jawapan yang kedua? Yang ketiga, maafkan saya. Supaya. Kerusi keselamatan itu mempunyai tali pinggan mengikut saiz supaya bayi berasa selesa. Itu adalah 3 jawapan untuk gambar yang pertama dan juga yang kedua. Seterusnya. Ini adalah yang ketiga. Yang ketiga. Anak kecil Hussein, anak kecil Encik Hussein tidak menangis dalam perjalanan. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala melindungi anaknya daripada pancaran cahaya matahari. Ada dua kata hubung yang perlu kita isi. Apakah kata hubung tersebut? Betul lah. Ketika anak kecil Encik Hussein tidak menangis ketika dalam perjalanan. Dan kata hubung yang seterusnya ialah untuk. Kerusi tersebut mempunyai penutup kepala untuk melindungi anaknya daripada pancaran matahari. Itu adalah jawapan untuk gambar yang ketiga. Dan seterusnya gambar yang terakhir. Encik Hussein memandu kereta dengan tenang. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa. Terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Jawapan dia hanya tinggal satu saja lagi, iaitu kerana. Anak kecilnya duduk dalam keadaan selesa kerana terdapat pelapik kepala yang lembut pada kerusi tersebut. Jadi kita sudah lengkapkan ke semua tempat kosong dengan kata hubung yang sesuai. Jadi pelajar tak perlu nak pening-pening kepala. Apa yang pelajar perlu buat adalah hanya perlu menyalin kembali aktiviti yang kita lakukan tadi. Maksudnya daripada gambar yang pertama hingga gambar keempat itu salin balik dalam buku tulis tata bahasa, salin balik beserta dengan jawapan yang betul, iaitu kata hubung yang betul, dan gariskan kata hubung tersebut. Tulis di dalam buku tulis tata bahasa, buku yang pendek tu. Boleh jelas? Terima kasih. Itu sajalah untuk minggu ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam kelas Maya yang akan datang. Jadi seperti biasalah, pastikan tugas ini disiapkan dalam keadaan yang tenang. Tak perlu kita nak stres. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti, insyaAllah. Assalamualaikum.